yang kita harapkan akan memihak pada tim hijau ini. Ya. Yal memerlukan mata. Pengejaran mata perlu dilakukan pada ketika ini. 20. Kalau dia udah chicken di sini dan somehow boom terkeluar awal, itu adalah permulaan awal yang kita boleh harapkan pada ketika ini. Dan player sudah pun bersedia untuk masuk ke medan pertempuran. Tapi saja saya nak tanyalah kepada orang-orang yang ada dekat sini. Ya. Siapa yang rasa Malaysia akan angkat piala? Katanya belah Indonesia je. Siapa yang di sini rasakan Indonesia yang angkat piala? Malaysia tak ada penyokong. Aku yang peliknya sebenarnya belah Indonesia lebih semangat. Iya, itulah dia. Okey, pergaduhan sudah pun bermula antara Indonesia dan juga Malaysia pada ketika ini. Tapi inilah penyokong-penyokong yang diketuai oleh Encik Sanskui. Caster yang suka berpantun. Ya. Tapi kita ada juga ada Ultras, ada daripada Seven9. Vampire di sana. Oh, apa ni? Dia langgar siapa? Oh, Face Clan. Siapa tu? Oh, itu tim lama saya dia cakap. Saya suka duduk sana. Tony K pun sekarang pandai berjenaka Dulu muka serius-serius saja. Ya. Tapi permainan kita akan dimulakan hari terakhir Grand Final PUBG Mobile Super League Spring 2024. Map yang pertama dan kita akan ke Sandhawk. Hari terakhir, hari ketiga. Finals PUBG Mobile Super League Southeast Asia telah pun bermula. Pertarungan ke-13 daripada 18 yang berlangsung sebenarnya akan turun ke kawasan Caves. Itu merupakan tempat yang telah pun dijawab oleh mereka. Yudo Alliance. Pada ketika ini kita melihatkan Yudo Alliance merupakan calon yang terbaik di Sandhawk. Dengan mata purata yang agak tinggi juga berbanding dengan Boom yang sedang menerajui Liga buat waktu ini. Tetapi tidak boleh dilupakan pasukan-pasukan yang boleh saja membuat kedatangan kembali pada hari ini seperti Bigatron, seperti Alter Ego, Face Clan yang sedang duduk di bootcamp. Pertarungan sudah pun berlaku nampak gayanya. Flash akan berlawan dengan Pikni terlebih dahulu. Di kawasan tengah sekarang ini perlawanan akan dimulakan. Yal berdekatan dengan mereka juga. Tapi hari terakhir, game pertama selalunya game lebih perlahan. Kita akan lihat kalau itu adalah tradisi yang akan diikuti oleh tim-tim ini ataupun ada perubahan yang akan berlaku di map Sandhawk. Peringatan, inilah Sandhawk terakhir. Seven9 dapat circle je. Ya, itu dia sorakan daripada Malaysia terus berkumandang setelah melihatkan bulatan yang pertama itu berpihak kepada pasukan-pasukan Malaysia. Secara spesifiknya lebih kepada Seven9 yang memang duduk di bahagian-bahagian tengah. Tetapi Geekfam pun memang ada di kampung dan juga Langkawi. Yudo Alliance pun memang ada dekat Camp Bravo. Jadi ini merupakan satu bulatan yang sangat-sangat baik untuk pasukan Malaysia. Dan cabaran yang perlu diambil oleh Boom Esports kerana dia kena melanggar di Xavier. Dia kena langgar Team X. Dia kena langgar Yudo Alliance nanti kalau dia nak masuk ke dalam. Tapi ini juga satu masalah juga. Kalau Boom mampu untuk melanggar. Ya, dia akan dapat banyak markah. Mata penyingkiran. Itulah mata yang dicari-cari oleh tim-tim kita pada ketika ini. Mata penyingkiran yang dicari. Dan Boom akan diberikan peluang tersebut. Tapi tim-tim yang mereka kena langgar ni bukan tim cak ayam. Ya, memang. Nah, tim yang kuat-kuat sebenarnya. Benar. Memang kuat-kuat pada waktu ini. Pasukan-pasukan yang berada dan tidak ada satu pun yang menyerah kalah daripada segi semangat maupun mata mereka sangat-sangat dekat sebenarnya ataupun markah mereka. Di Xavier dengan 96. Pasukan yang memang pakar juga dekat sini, pakar di Miramar. Ini adalah pasukan yang digeruni untuk comeback pada saat-saat akhir. Face Clan pun sama juga. Mungkin ini bukan map mereka yang terkuat tetapi di Miramar mungkin boleh potong pada saat-saat akhir untuk mendapatkan 36 markah, 34 markah. Perbezaan di antara mereka tidak ada masalah sangat. Untuk face clan ini tapi BTR akan ditebak oleh Reflex terlebih dahulu. Malang untuk pasukan Indonesia akan bertemu bersama sendiri terlebih dahulu. Ya, pada ketika ini semua tim yang mempunyai lebih daripada 90 mata sebenarnya peluang untuk jadi champion pada ketika ini itulah sampai top 6 lah. Ya. Tapi untuk BTR dapat 90 dia bukan 4 mata sahaja. So mereka pun berpeluang masih. Inilah tim yang suka mengeprank. So BTR kita tak boleh letak tepi. Mereka juga adalah calon pada ketika ini. Yal kena konsisten. Map ini wajib mereka dapatkan mata average mereka 8 itu. Of course kita harapkan lebih banyak. Harapkan lebih banyak, bukan saja harapkan ada chicken. Sebab sekarang ini ada banyak pasukan yang mengejar bilangan chicken dinner juga. Jadi kalau di dalam kes di mana
Oh, markah sama. Sebiji markah dia. Mungkin 150, Yudo Lions pun 150. Chicken itu yang paling akan membantu dia untuk menjadi juara pada kes-kes sedemikian. Circle yang memihak bagi Sam9. Semalam di kawasan docks tiada sesiapa yang turun. Pada ketika ini Sam9 turun di situ, maka mereka punya looting time akan lebih pendek. Barangan-barangan yang mereka dapatkan lebih banyak. So, itulah sedikit advantage kecil yang akan daripada mereka selain daripada circle yang memihak. Tapi circle yang kedua masih lagi jauh untuk menyentuh garisan putih Sekamferai itu. Ini ditunjukkan dengan Face Clan. Kenaikan yang cukup hebat semalam. Morman on Zen, Vintores. Ya. Dan juga Mela akan dimainkan pada ketika ini. Benar. Itu adalah line up mereka yang paling berkualiti, paling memberikan mereka banyak markah. Morph, GPX. Harapan mereka sedikit pudar kalau dipastikan kerana hampir 100 mata mereka perlu kejar pada hari ini saja. Satu perkara yang mustahil jugalah boleh dikatakan. Sebab selalunya kena dapat 100 mata tu 2 hari diperlukan. Mereka perlukan 1 hari ini semua game dapat 20 mata. Itu pun kalau semua dekat atas itu sun lah. Jadi ya, permintaan yang secara matematiknya agak mustahil. Permintaan dia adalah dia mentusunkan semua orang. Ya, betul. Tapi bila dia tusunkan semua orang pun dia masih lagi akan bagi spot placement yang tinggi untuk tim nombor 2. So memang perjalanan jauh, impossible jugalah untuk jadi champion itu. Tapi boleh digunakan kawasan ini sebagai satu landasan bagi mereka menimba pengalaman. Bermain di offline stage. Ya, benar. Ini mungkin kali pertama juga kan untuk Morph? Untuk Nuzi main depan crowd Malaysia. Nuzi. Crowd Malaysia. Crowd Malaysia. Dia pernah main dekat Malaysia tapi dia pernah main dekat Malaysia betul, tapi dia tidak pernah main dekat crowd Malaysia rasanya. Yep. Ya. Tak pasti kalau PMSL yang lepas mungkin dia ada terlibat ataupun tidak, aku tak berapa nak pasti. Rasanya kita lebih banyak melihatkan kelibat Ravenclaw pada waktu itu. Tapi macam aku cakap lah, dia memang kurang pengalaman bermain dengan crowd Malaysia, tetapi dengan di Malaysia banyak kali sudah. Ya, benar sekali. Nuzi masih lagi akan kena pakai nama samaran beliau. Of course, Amy selalu cakap. Nuzi. Talon Esports. Misery masih lagi hidup dan itu adalah masalah untuk kedua-dua tim Malaysia dan juga Indonesia. Ya, memang benar. Misery duri dalam daging dan seringkali mini beliau menyengat. Ini 14 senjata DMR yang memberikan damage. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan DMR yang lain, stability dia lah yang menjadi winning factor dia untuk Mini 14 ni. Tetapi daripada segi damage dia yang paling, antara yang paling kurang lah. Paling kurang adalah VSS seperti yang kita tahu sebab dia menggunakan peluru submachine gun. Tapi untuk Mini dia menggunakan peluru 5.56. Jadi damage dia tidak sebegitu tinggi. Iaitu lebih kurang dalam range 39 sampai 41. Tetapi itu akan menjadi senjata nightmare di dalam Miramar nanti. Bahawa waktu ini Axel akan menemui pasukan Vampire. Alright, kawasan circle Misery ditunjukkan kepada anda. Circle seterusnya Sam9 menuju ke arah K. Kalau tarik ke bawah, ini kedudukannya agak baik. Yal dan Sam9, kedua-duanya akan menjadi circle yang cukup baik. Yudo Lions kena lakukan sesuatu dekat sini. Mereka kena mengubah nasib mereka sendiri. Apa dia? Sebab Boom nak langgar mereka sekarang. Boom nak langgar dia, tetapi di belakang Boom ada STX sedang mengejar mereka juga. Jadi kalau Boom melanggar dengan pasukan tersebut, melanggar dengan Yudo Lions, maka satu daripada step untuk Yudo Lions menjadi juara sudah pun dilengkapkan. Kalau pelanggaran itu berlaku, mereka akan lakukan benda tersebut. 3 orang sekarang ni akan letak sebagai part guard dekat kemasukan. Sebenarnya Boom akan dibegakan kat sini. Team X pun suka datang daripada kawasan atas. So Yal mungkin ada peluang untuk jadi third party perlawanan antara Team X dan juga Boom Esports. Yudo Lions sekarang ini. Tapi pergerakan mula dilakukan oleh Leon semula. Akan menuju ke arah Adel Luke. Tapi 2 masih lagi akan tinggal. Macam manalah dia boleh masuk macam tu saja? Dia berjaya masuk dalam circle, tidak diganggu oleh sesiapa. Boom. Wow. Memang Raja Kutub Utara budak-budak ni. Ya, memang. Tak nampak langsung. Tak tahu kenapa tak ada berlaku pergaduhan langsung. Dan
macam kau cakap tadi, sepatutnya mereka disandwich bukan saja oleh Yudo Lions dan juga Team X. Sekarang ni di Xavier pun boleh menjadi faktor yang akan berlawan dengan mereka. Tetapi mereka entah bagaimana sempat untuk menyembunyikan di dalam satu kawasan. Semnan akan berlawan dengan Vampire terlebih dahulu. Tony K di bahagian tepi. Tetapi tidak berjaya ditembak oleh Loyu dengan tepat. Dan Dab juga akan membuatkan defensive position. Nuzi M4 di tangan dan juga satu ada S12K. Sam9, 3 orang dilihatkan. Vampire masih lagi boleh ditekan oleh Pygmy dan juga Talon. So, kedudukan mereka lebih terdedah. Dan mereka punya pergerakan pun agak limited. Mereka terpaksa duduk dalam rumah ni saja. Sebab kalau keluar, orang daripada atas bukit akan menembak. Yuhai, splitting 1-3 daripada Sam9. Yuhai akan ditekan sedikit oleh Geek Fam. Nyawa masih lagi tinggi untuk beliau. Shrap mencari Dab. Dab ditekan sedikit tapi Shrap menerima kehidupan damage yang lebih tinggi. Tiada sesiapa pun yang di-knock setakat ini. Yuhai lari. Okey, cantik. Aku dah risau tadi dengan kedudukan Yuhai sebab kedudukan Yuhai tadi memang sangat-sangat berbahaya. Di sandwich antara dua pasukan, Geek Fam daripada Malaysia juga dan juga Vampire. Kedudukan dia tadi kau nampak dia berdiri saja terkena sedikit kehidupan damage dan memang tindakan yang bijak untuk membawa dia lari duduk di kawasan ini walaupun ini adalah rumah yang aku paling benci sekali, rumah-rumah tepi jalan ini. Tony K, satu gerai tangan cuba untuk dimasak, disimpan semula. Kenny, 236 peluru bersedia untuk berkhidmat. Sam9 memerlukan mata-mata penyingkiran ini. Dan kalau boleh dia nak bersih juga. 4-4 hidup dan dapatkan 4-4 kasar Vampire. Tony K masa grenade, balingan dilakukan kerana Kenny tersasar. Peluang untuk Kenny pula untuk baling kerana Tony K. Balingan dilakukan Kenny. Perlu berhati-hati. Tony K menunggu waktu saja, dia memang mancing tadi. Saja grenade baling Tony K. Tidak sempat untuk ditembak semula. Wah, Nuzi akan bertahan dengan menggunakan S12K. Olio akan dapat rebis terlebih dahulu. Nampak kali ini perlawanan antara Boom dan STX tidak berlaku. Malah perlawanan STX bertemu dengan Void. Entah macam mana pasukan Boom ni betul-betul licik dan tidak berjaya dilihatkan. Tetapi satu pasukan yang begitu menakutkan akan datang ke arah mereka, iaitu pasukan AE. Di dalam tempat yang sama kita juga melihat Void berlawan dengan Team X. Kedai tangan sekarang ini juga akan dimasak oleh Vampire membalik ke arah Yuhai. Yuhai tahu perkara ini. Shrap ditekan. Peluru tidak di-reload. Tapi kedai tangan Shrap kena pula pada Yuhai di situ. Cukup malang bagi beliau. Ini akan menyebabkan sedikit kekurangan firepower daripada sebelah Sam9. Mereka perlukan Yuhai. Mereka perlukan firepower dia untuk menang fight ni, J. Memang betul dan dia juga tanpa dia sukar sikit untuk mereka farm. Elimination yang begitu banyak tapi Vampire juga akan ditekan dengan begitu dahsyat sekali banyak api-api. Oh, Loyu masuk ke depan. Nuzi hampir dijatuhkan. Oh, begitu hampir sekali. Come on. Sekarang ini Loyu dapat target tapi akan dijatuhkan oleh Tony K juga. Revival sekarang ini cuba dilakukan tapi Shrap juga dijatuhkan sekarang oleh Dab. Dab perlu carry game ini sekarang ini. Masa perlu dibeli. Yuhai cuba menaikkan nyawa beliau. Nyawa dinaikkan semula oleh Yuhai. 3 lawan 3. Loyu masih lagi dalam knockdown. Dab cuba untuk mengawal keadaan. Cuba untuk menjaga seorang Loyu supaya tidak dibunuh oleh Tony K. Tony K mencari tapi dia tak dapat keluar kerana Dab menunggu waktu untuk menembak. Ya, tapi Dab di bahagian tepi dia ada orang, ada 3 orang, ada 4 orang sudah balik untuk Vampire. Vampire sudah naikkan ke semua ahli tentera mereka dan mereka akan bertarung dengan penuh yakin, dengan penuh rasa marah sekarang ini kerana tempat mereka ni. Wow! Balingan begitu tepat, timing begitu cantik sekali oleh Stone. Tapi Loyu sekarang akan dicari oleh Tony K. Berjaya dapat satu hirang cara kekal bagi Sam9. Satu masih lagi dalam keadaan knockdown. Kenny sekarang dicari oleh Tony K. Stone berjaya untuk dijatuhkan oleh Kenny terlebih dahulu. Tony K ditembak oleh Kenny. Kenny on form. Kenny, alamak. Ada pula MRPX di bahagian luar mematikan Sam9 daripada tadi lagi mendengarkan apakah satu kenduri yang sedang berlaku ini. Mereka akan datang dan menyebabkan Sam9 tinggal satu sahaja player. Tetapi itulah, dengan adanya Stone tadi memulakan balingan yang sememangnya satu signature move untuk dia menyebabkan kekurangan player dan tinggal satu saja untuk Sam9, Yuhai. Yuhai player terakhir sekarang ini. MRP akan masuk ke rumah dipegang oleh Yuhai terlebih dahulu. Sam9 belum lagi ada mata penyingkiran di dalam tangan mereka. Kalau keluar kat sini tiada mata bagi Sam9. Dan kita lihat Yoru. Mereka tahu kedudukan tepat di manakah Yuhai berada. Yuhai akan dicari. Dan Yuhai, pemain-pemain daripada Indonesia cukup bersemangat pada ketika ini. Oh, Yuhai malangnya ada UMP saja. Ini bukan masuk. Senjata yang sesuai untuk Clash. Tetapi dia akan dikeluarkan malam sekali untuk Sam9. Pada waktu yang sama tadi kita melihatkan Boom sudah jatuh. Tapi tiba-tiba sudah pun naik balik. Yudo Lions tidak berjaya menyelesaikan masalah di bahagian atas itu. MRPX akan berlawan dengan pasukan Vampire pula pada waktu ini 4 lawan 4.
14 tim bersama dengan kita masih. Boom ada 2 mata. Yal ada 1 mata. So Boom masih lagi ada di atas Yal. Tapi UD Lions sekarang ini betul-betul berdekatan sebenarnya dengan Boom. Jimmy akan ditinggalkan bersorangan di kawasan atas. Tetapi Raja Kutub Utara di Sandhawk tak ada circle. Dia kena masuk circle milik Bigatron Red Aliens. Dan mereka kena berlawan dengan Flash pada ketika ini. Ayo. Susahnya sebenarnya untuk mana-mana pasukan yang diharapkan menjadi nombor 1 ini. Sama ada Boom, memang susah juga nak masuk. Euro Lions pun susah nak masuk. Pelbagai pasukan susah untuk masuk ke dalam bulatan. Memang BTR ada peluang yang tinggi untuk menjadi pemenang winner-winner chicken dinner di sini. Tetapi itu tidak penting sangat kalau menurut kata BTR. Yang penting mereka inginkan elimination yang banyak. Ada Tony K betul-betul garang. Dia keluar daripada kawasan dia. Dia mengejutkan, dia flank pasukan MRPX. Oh, kau tengok 3 orang berdiri satu line dekat sini untuk MRPX. Shoaib akan datang. Shoaib akan berikan informasi kepada yang lain-lain. Nuzi mendapatkan Yoru terlebih dahulu. Satu lagi target dilihatkan di sini. M4 dikeluarkan. 13 peluru bertukar pada S12K. DBS lawan S12K. Nuzi akan masuk ke dalam rumah. Dekat situ ada satu lagi orang. Dia baru je tahu. Bertukar pada M4 semula. Peluru dah habis bang. Reloading dilakukan. Pembunuhan secara langsung cuba dilakukan. Tak sempat. Vampire, 6 mata penyingkiran. Shoaib masih boleh dipegang pada waktu ini. Wow, Vampire kalau dia boleh comeback pada hari ini memang satu benda. Rakil datang pula dari celah mana untuk menanam masukkan Vampire Stone di dalam kubur. Dan mereka terpaksa bertempur lari sekarang sebab sudah tidak ada circle untuk mereka. Mereka kena bergerak lebih kurang 120 meter untuk masuk ke dalam bulatan. Jadi tidak ada masa untuk mereka duduk di sini. Malang betul untuk diorang. Diorang revive tanpa baling smoke. Mungkin menyangka tiada sesiapa di situ. Satu tembakan daripada RRQ terus hilang momentum. Macam mana mau chicken dengan 3 orang? Tapi mereka ada 6 mata penyingkiran pada ketika ini. Tapi Boom, satu player mereka dalam keadaan knockdown pada ketika ini. Dan terbunuh juga. Boom, diambil oleh Levi's. Ya, dan Yami juga baru saja jatuh. Star player mereka baru saja dijatuhkan. Oh, satu kenderaan bawa sampai 3 orang. Tapi mereka dalam keadaan yang sangat-sangat sukar. Desperate move menyebabkan letupan akan berlaku pada waktu ini. Letupkan dua-dua Vampire ini. Sempat untuk selamat. Tony K. Dah berapi dah tu. Biar betul. Biar betul. Sampai. Dia sampai. Tapi Nuzi saja yang sampai pada ketika ini. Yang lain-lain sudah pun terbunuh. So sekarang ni lebih kepada cari mata placement saja. Menembak dinding. Tapi sekurang-kurangnya untuk Nuzi ada M4 di dalam tangan dia. Dan waktu ini Boom memang tinggal 2 orang saja. Ini merupakan satu benda yang sangat-sangat kritikal untuk mereka. Mereka ada satu markah mungkin di dalam tangan. Tapi Euro Lions pun tadi sudah jatuh 1 orang. Satu akan terkeluar. Leon tinggal bersama dengan adik Luke dan juga bersama dengan Olio. 3 player ada tetapi mereka berkongsi kawasan dengan di Xavier. Malangnya kawasan itu tak betul pun. Mereka pun kena gerak. Benar. Tapi sekarang ni kalau lihat kan Talon di kedudukan yang cemerlang. Salah satu calon untuk mengejar. Ada circle, garang, dah pandai guna ROG. Dan sekarang ni boleh cakap mereka on the way untuk calon-calon champion kan? Yap, calonnya ialah Talon. Oh, ada satu benda menarik tetapi jatuh di sini adalah Alter Ego. Dikejutkan oleh Flash yang mempunyai AMR juga di dalam tangan. Satu perkara yang agak pelik juga dilihatkan Quan G di situ. Boom berjaya dapatkan Lamborghini tapi Boom tak cukup player juga pada ketika ini. M4 Scope 3 menjadi pilihan salah satu kembar kita. Talon berjaya dapatkan Sonic. Sonic di knockdown. Sonic diambil oleh Excel secara kekal. Audrey dijatuhkan oleh adik Luke. Snipe dijatuhkan oleh Excel. Geek Fam dalam perjalanan untuk ke lobby nampaknya. Tinggal satu mungkin yang masih lagi hidup untuk mereka pada ketika ini. Tinggal satu sahaja. Ya, dan mereka baru saja ada 2 mata penyingkiran di dalam tangan mereka. Bukan kedudukan yang terlalu baik. Dan mata penyingkiran itu juga akan diberikan kepada Talon pada waktu ini. Dambrod menembak, mencari play daripada Pygmy. Sampai ke belakang batu. Tapi sekarang ini Nuzi dicari oleh Pygmy. Tapi ini confirm mati ni. Banyak tu grenade dah habis dah. Ya, betul. Tembak daripada bawah saja. Wow, Ultra Instinct Jubranki. Sekejap. Dia tembak bullet. Memecahkan lantai. Aku tak tahu pun boleh buat benda tu. Sebab itu dia yang pro player bukan kita. Tapi Alter Ego di nombor 9. Boom sudah pun tak keluar. Ini merupakan satu benda yang baik. Okey, ada pengejaran akan berlaku sekarang sebab Euro Lions sekurang-kurangnya dapat kejar dengan satu mata. Tetapi Olio tinggal seorang saja pada waktu ini. Bahaya tetapi ada pengejaran. Walaupun sedikit tetapi itu penting untuk Euro Lions. Okey, Quan G balingan bom dapat kena atau tidak? Tidak kena waktu ini. Dia menggunakan DBS
DBS ada di depan. Kuan Ji bahaya yang perlu diselamatkan, tapi yang akan dikeluarkan pada waktu ini bersama dengan Geek Fam. Geek Fam sudah pun tiada dalam permainan. Adik Luke pun sudah pun terkeluar malang sekali. Satu markah saja ke atas pasukan Boom. Mereka dapat kejar, mereka terkeluar di nombor 7. Circle akan menjadi milik Talon pada ketika ini. Lead Xavier akan cuba masuk juga, tapi mereka kekurangan player. Laksi akan dijatuhkan oleh Mela. Lapar juga akan jatuh. Bigatron begitu cepat dihilangkan oleh FaZe Clan. Wow. 3 tim di bawah Yal dan Boom sekarang ni tengah perform. DX sudah pun ada 8 mata penyingkiran dan mereka sudah pun ada 104 mata. Talon sudah ada 3 mata penyingkiran, hidup 4 orang. FaZe Clan ada 3 mata penyingkiran, hidup 4 orang. Wow. Yal dan Boom sekarang ni tengah berpeluh-peluh je. Ya, memang terutama sekali Yal, kerana markah mereka di dalam 114 sekarang ini. Hanya kalau dia dapat mana-mana daripada pasukan ini daripada nombor 3 sampai 5 mendapatkan winner chicken dinner, memang sudah pasti pasukan itu akan dipecut. Bukan satu saja masalah untuk Yal. Masalahnya ialah FaZe ini boleh dapatkan markah yang banyak. Di Xavier tidak perlu menang winner chicken dinner pun mungkin boleh untuk memecut juga sampai ke dalam top 4. Tetapi Flash akan dijatuhkan oleh Di Xavier terlebih dahulu. Chua tembak daripada jauh, tapi itu malang untuk Di Xavier kerana satu player mereka sudah pun dijatuhkan. Dan Chua mungkin akan dimakan oleh zona biru saja, mungkin tidak sempat juga akan ditekan di kasih Parajin. Di knockdown, Di Xavier akan dikeluarkan secara langsung. Dengan Chua jatuh pada zona biru. 8 mata daripada penyingkiran, 3 daripada placement. Dan sekarang ini FaZe Clan on the way chicken dinner bersama dengan Talon. Mereka ada number advantage. FaZe Clan akan bergerak ke arah Pick Me. Pick Me jauh beri sangat-sangat rendah di sini juga. Vintorez masak grenade tangan akan dimasak secukup rasa. Tapi satu grenade menuju ke arah beliau juga. Walau hampir di knockdown dekat situ, tapi masih lagi hidup Onsen. Asal-asal sekarang ini akan dibaling. Pergerakan dilakukan oleh Morman menuju ke arah terlebih dahulu. Mencari target untuk ditembak, tapi sekarang ini Morman akan ditekan. Tapi informasi itu ada pada Onsen juga. Mereka tahu di belakang ini ada satu orang. Satu orang diletakkan di situ untuk melihatkan saja pergerakan daripada drone. Morman, QBZ di dalam tangan, grenade tangan daripada Ventura, dapat knockdown satu, membunuh juga satu. Big Me sekarang, nyawa ikan. Wow, FaZe ada peluang untuk mereka. Memang pakar potong tang corner sebenarnya mereka ini sangat-sangat berbahaya. Tapi macam dicakapkan, calon-calon adalah Talon juga. Talon ada 4 player. Tetapi FaZe Clan mereka tidak ada circle langsung. Sudah tidak ada map stream untuk aku tengok. Tapi aku tak tahu di manakah sebenarnya Talon pada waktu ini. Mereka berada di dalam kompon yang ada circle. Kemenangan untuk Talon lebih senang untuk dilakukan. Mela turun ke bawah, mula dimakan oleh zona biru. FaZe Clan kena bergerak cepat-cepat, tapi mereka bergerak dalam satu orang yang sama. Ini akan memberikan peluang bagi Talon untuk menembak. Talon dapat satu. Dan sekarang kita lihat Talon mendapatkan yang kedua juga. 2 berdiri untuk FaZe Clan. Revival akan dilakukan, tapi zona biru bang. Zona biru tengah menutup. Peluang bagi Talon menutup game ini. Dengan mata penyingkiran yang agak siap. Terus dihantar Excel ke depan. Mereka juga akan mula dimakan oleh zona biru. Flash juga akan dilihatkan pada ketika ini. Tinggal 2 orang player. Mela menekan kenderaan. Excel tidak dibenarkan untuk bergerak. Vintorez ditekan yang rendah, tapi masih lagi hidup. Di belakang satu pokok ada satu jejaka yang badannya besar, otaknya juga besar. FaZe Clan cuba untuk hidup selama-lama yang boleh, tapi mereka tiada nombor. Talon dapatkan Vintorez kah? Belum lagi, masih lagi hidup. FaZe Clan Mela melompat, belum gugur. Dicari Talon masih lagi hidup. 2 orang player mereka. Alamak, wow, FaZe Clan mungkin boleh menang. Ya, tapi dia kena hidup kat Onsen terlebih dahulu sebab mereka pun ada 1 orang saja untuk waktu ini. Semua ada 2 maksimum. Oh tidak, sebenarnya FaZe Clan masih lagi ada 4 di dalam tangan mereka. Wow. Ada 4 orang. Dan tiba-tiba Talon yang nampak macam adalah calon juara yang paling besar. Oh, tapi Mancat dijatuhkan Lexa. Kedudukan dia sangat-sangat licin dan tidak dapat dilihat. Alam, dijatuhkan dia. Siapa yang sangka Flash yang akan menentukan siapa yang menang pada waktu ini? Zona mula bergerak, Talon terkeluar. 1v1 sekarang lagi untuk FaZe Clan dan juga Morman. Morman tiada nyawa sebelum ini daripada Chicken tak bernyawa. Tapi sekarang ni first aid kit akan dicocok. Nyawa sudah pun keluar. Raja di map ini siapakah Flash ataupun Morman? Morman bergerak ke depan. Sekali lagi satu pokok. Morman dan juga Chicken Dinner. Sekali lagi dengan Flash. Morman. Winner Chicken Dinner. Macam biasa. Morman. Orang yang sama. Tim yang sama. Situasi yang sama. Senjata yang sama.
Morman! Morman kau lah Face Clan. Pencapar paling dekat untuk angkat piala pada waktu ini. Ya, benar. Rasanya pada waktu ini mereka sudah mendapatkan tempat yang kedua. Di dalam carta memang betul-betul berpeluh lah untuk Boom dan juga Euro Lions di hari ini. Gila-gila lah Morman ini. Memang kau boleh harap lah kan dia. Iya. Memang. Tak situasi macam tu. Orang tak akan berlari macam gitu. Orang gila je buat benda tu. Tapi nasib baik untuk Face Clan, dia memang orang gila. Betul tu. Tolong cek dia punya kepala. 4 mata penyingkiran untuk beliau. Total mata penyingkiran untuk mereka adalah sebanyak 19 mata untuk round ini. Tetapi Face Clan menunjukkan mereka masih lagi berpeluang untuk menjadi champion bagi PMSL Spring 2024. Boom dan juga Yal, mereka kena hati-hati dengan tim ini. Oh, memang Face Clan memang pakar potong tangkona dan kita telah dilihat dan dipersembahkan dengan kehebatan sebenar mereka. Tidak mengejutkan. Ini mereka lakukan pada PMSL yang lepas juga. Hari pertama, hari kedua Face Clan siapa? Hari ketiga semuanya berpeluh-peluh dan